di dalam rumah Allah. Jangan lupa untuk kita sama-sama meniatkan i'tikaf dan memperbetulkan qasad serta niat kita di dalam menghadiri majlis ilmu. Diharapkan para hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah yang sedang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesihatan, keafiatan rohani dan jasmani yang baik untuk kita melakukan amal soleh. InsyaAllah sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Malam ni muka surat berapa dah? 78. Rumi muka surat 78. Huraian sifat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 78, edisi Rumi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif lagi, huraian sifat yang ke-21. Huraian sifat yang ke-21 yang wajib diketahui oleh setiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf. Setelah kita diterangkan oleh musannif akan sifat-sifat yang wajib yang mesti ada pada zat Allah, iaitu sebanyak 20. Dan lawan bagi sifat yang wajib itu sebanyak 20 juga yang dipanggil dengan sifat yang mustahil. Kenapa perlu ataupun kenapa wajib kita mengenal, mengetahui, mengerti secara tafsil, secara satu persatu, huraian satu persatu tentang sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah? Kerana wajib kita mengiktikadkan sifat-sifat tersebut mesti ada pada zat Allah. Wajib kita kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu supaya nak diiktikadkan di dalam hati. Untuk kita mengiktikadkan, membenarkan, menyungguhkan di dalam hati kita. 20 sifat yang telah dimuafakat oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, sebanyak 20 sifat. Dan kenapa wajib kita mengetahui akan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sedangkan sifat-sifat itu sifat mustahil, sifat yang mesti tidak ada, sifat yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali ada pada zat Allah. Kenapa kena tahu? Supaya kita boleh menjaga hati kita, menjaga i'tikad kita, jangan disifatkan Allah dengan salah satu daripada sekalian sifat-sifat yang mustahil tersebut. Jadi kenapa kena tahu sifat yang mustahil? Untuk dinafikan. Contoh kita belajar bab solat. Kenapa kita perlu tahu benda-benda yang membatalkan solat? Adakah untuk diamalkan dalam solat? Tidak, untuk dijauhkan dalam solat. Apakah perkara yang membatalkan sembahyang? Contohnya berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan sengaja. Jadi barang siapa yang berkata-kata dengan sengaja di dalam solatnya, maka membatalkan sembahyang. Jadi kita dah tahu perkara yang membatalkan solat adalah bercakap dengan sengaja. Adakah untuk kita amalkan dalam solat? Dan untuk kita jauhkan. Begitulah juga perkara mustahil ni. Kenapa perlu kita tahu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah? Adakah untuk diiktikadkan? Tidak. Untuk dinafikan. Untuk dinafikan, maknanya jangan sekali-kali meletakkan sifat tersebut pada zat Allah. Kerana barang siapa yang meletakkan sebarang jenis sifat kekurangan pada zat Allah, maka kufurlah dia, syiriklah dia, murtadlah dia, riddahlah dia, terkeluarlah dia daripada agama Islam, wal'iyadha billah min dzalik. Sebab tu kita perlu tahu, bukan perlu, wajib tahu. Jadi benarlah kata ulama, barang siapa yang jahil tentang akidah ini khususnya, mereka terlalu dekat dan terlalu hampir dengan kekufuran. Orang jahil, bila kita jahil dengan agama, khususnya jahil tentang perkara yang bersangkut paut dengan akidah,
Bila kita tak belajar, bila kita tak mengaji, bila kita tak tahu, bila kita tak faham, bila kita tak ambil peduli tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan i'tiqad, dengan akidah, kata ulama, kedudukan orang ni dengan kekufuran seperti mata hitam dan mata putih. Mata hitam dan mata putih begitu hampir, dekat sangat dengan kufur. Orang yang jahil perihal akidah, mereka terlalu hampir dengan kufur, lebih hampir kalau nak dibandingkan di antara mata hitam dengan mata putih, dekat dah. Mata hitam dengan mata putih hampir dah, dekat dah, duduk sebelah-sebelah. Begitulah keadaan orang yang jahil tentang ilmu akidah. Silap sikit je jadi kafir. Silap sikit saja, silap i'tikad saja, silap cakap saja, silap buat je, rosak akidah. Jadi dengan sebab itulah kita diwajibkan belajar ilmu akidah ni supaya kita tahu mana landasan, mana sempadan. Perkataan yang bagaimana yang kita tak boleh tuturkan, perbuatan yang bagaimana yang kita tak boleh buat, i'tikad yang bagaimana yang kita tak boleh nak pegang dalam hati. Jadi bila kita belajar, kita tahu sempadan. Kalau bercakap ada sempadan, kalau langgar sempadan ni boleh merosakkan akidah. Perbuatan, kalau buat begini rosak akidah. Pegangan dalam hati, kalau percaya seperti itu tentang Allah, rosak akidah. Jadi bagi orang dah belajar, dia akan tahu sempadan. Orang tak belajar, dia tak tahu, dia langgar habis. Cakap ikut suka hati, buat ikut suka hati, i'tikad ikut suka hati. Dalam keadaan mereka tidak sedar, mereka sudah lama tidak beriman dengan Allah. Wa'alaikum billah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang panggil jadi kafir tanpa sedar. Na'udzubillah, minta Allah jauhkanlah. Dan malam ni kita nak dihuraikan tentang sifat yang harus bagi Allah. Sifat ni harus bagi Allah, tetapi wajib kita mengetahui. Wajib kita mengetahui dengan makna tu. Wajib pada syarak tu. Kata musannif, wajib pada syarak. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang dituntut oleh Allah ke atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan sebagai tuntutan yang putus, sebagai tuntutan yang muhtamad. Surat menyurat tak dilayan, apa pun alasan tidak dilayan, itu wajib pada syarak. Bila Allah wajibkan ke atas tiap-tiap laki-laki perempuan yang Islam, maka wajiblah dilaksanakan, suka ataupun tidak, senang ataupun susah, kena buat. Kerana perkara yang diwajibkan oleh Allah itu merupakan paksaan daripada Allah ke atas kita hamba-hamba Dia. Kenapa kata paksaan? Kerana ada janjian azab siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Jadi dalam Islam ni ada tempat dipaksa oleh Allah, ada tempat dibiarkan oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati melainkan kamu mesti mati dalam keadaan Islam. Itu paksaan daripada Allah. Kalau kau mati selain daripada Islam, nerakalah tempat kau selama-lamanya. Na'udzubillah. Jadi bukan dalam Islam ni semua makna tidak ada paksaan, itu tempat lain. Tidak ada paksaan tu dalam urusan lain. Sebab tu bila kita tak mengaji, kita tak faham. So mengaji, bila kita mengaji, kita tahu dalam Islam ni ada tempat, mau tak mau, ikhlas tak ikhlas, suka tak suka, kena buat. Ada tempat dalam Islam ni Allah biarkan, nak buat silakan, tak nak buat pun silakan. Ada tempat Allah larang, siapa pun meskipun dia raja, dia tak boleh buat benda tu. Ada kala dipaksa oleh Allah untuk buat, ada kala dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan. Ada waktu digalakkan oleh Allah untuk membuatnya, dan ada kala digalakkan oleh Allah untuk meninggalkannya, iaitu tentang perkara yang makruh dan juga yang sunat. Ada pun ni wajib pada syarak. Atau tiap-tiap mukallaf mengetahui maknanya. Kalau ada di antara kita yang dah mukallaf tak tahu lagi benda ni, wajiblah belajar. Kalau dia meninggalkan belajar, maka duduklah dalam dosa. Duduk dalam dosa tak belajar, pikul dosa tak belajar. Kalau dia sampai mati dia tak mengaji, bawalah dosa tak mengaji sampai mati. Na'udzubillah. Jangan kita ingat bila kita meninggalkan ilmu fardu ain, sedangkan kita belum lepas lagi, kita tak pikul dosa. Pikul dosa. Belajar fardu ain wajib, bila ditinggalkan jadi haram. Jadi pikullah dosa haram tak mengaji tadi sampai mati.
Na'udzubillah. Jadi mari kita pakat-pakat belajar, mari kita pakat-pakat mengaji anak, ajak anak bini kita, ajak kawan-kawan kita belajar agama. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan sesiapa, untuk kepentingan akhirat diri kita sendiri. Yang senang besok kita, yang amalnya diterima oleh Allah besok kita, bukan amalan orang lain. Tapi kalau kita tak nak mengaji, buat sombong atas dunia, tak nak belajar, nanti yang menyesalnya kita. Yang menyesalnya anak bini kita besok. Na'udzubillah. Diwajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, wajib pula hatinya mengaku. Mengaku ni dengan makna membenarkan oleh hati dia. Apa yang dia dah belajar, apa yang dia dah tahu, apa yang dia dah faham, hatinya pula wajib hatinya membenarkan. Mestilah hatinya menyungguhkan, mengiyakan, setuju hati. Kata Tok Guru almarhum Tuan Guru Haji tak ingat Tok Guru Haji Soleh, dia kata iman tu apa? Setuju hati. Ataupun ada Tok Guru terjemah iman tu makna setuju hati. Dengan apa yang kita dah tahu, hati kena setuju. Sebab tidak semua orang yang mengetahui tentang Islam, contohnya hatinya setuju dengan Islam. Betul ke tidak? Tak semua orang yang tahu dalam Quran itu ada hukum hakam Allah. Mana semua orang tahu? Semua orang tahu dalam Quran itu ada hukum hakam yang diperintahkan oleh Allah. Semua tahu, tapi tak semua setuju dengan hukum hakam Allah. Maka mereka tidak masuk dalam golongan orang yang beriman dengan Al-Quran. Beriman bukan maksud tahu, beriman dengan makna setuju hati. Berapa ramai orang tahu sembahyang itu wajib, tahu wajib sembahyang, tapi hati tak setuju dengan hukum sembahyang. Jadi kumpullah ni, na'udzubillah. Iman tu bukan makna tahu, iman bukan makna faham, iman tu makna hatinya setuju. Di dalam hatinya dengan tentu sungguh, makna hatinya mengaku sungguh, hatinya setuju sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan harus. Maksud harus di sini, harus apa tuan-tuan? Harus pada akal. Jangan lupa hukum akal kita dah belajar 3 tu. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Apa maksud harus akli? Sesuatu perkara yang akal kita boleh membenarkan adanya dan akal kita juga boleh membenarkan tiadanya. Berlaku pun terima di akal, tak berlaku pun terima di akal kita. Itu maksud harus akli. Jadi ini di antara perkara yang harus pada akal pada Allah. Apa dia? Iaitu memperbuatkan. Maksud memperbuatkan ni menjadikan, menciptakan, mengadakan apa-apa mungkin. Apa maksud mungkin? Jangan lupa ngaji tauhid, istilah-istilah macam tu kena faham. Mungkin apa erti mungkin? Sesuatu yang boleh ada, boleh tiada. Kita ni alam ini masuk dalam mungkin yang telah diciptakan oleh Allah menjadi ada, lalu dipanggillah kita ni makhluk. Makhluk adalah mungkin yang telah dijadikan oleh Allah. Yang belum dijadikan panggil mungkin. Pakcik makcik ada cucu 2 orang. Yang 2 orang ni panggil makhluk. Sebab dah ada, sebab Allah dah jadikan, sebab Allah dah hidupkan. Cucu kita yang belum ada lagi tu, yang barangkali ada tu, nombor 3, nombor 4, nombor 5 tu tak sesuai nak dipanggil makhluk sebab belum dijadikan lagi oleh Allah. Dah tu nak panggil apa? Mungkin. Panggil mungkin ni sesuatu yang terima ada dan terima tiada. Maknanya kalau orang kata boleh jadi kamu ni nanti boleh jadi pokcik ni akan ada lagi cucu ni 5-6 orang ni, ke akal kata harus. Ataupun ada orang kata pokcik ni rasa-rasanya cucu setakat 2 orang je kot, tak ada dah lepas ni rasanya, harus pada akal. Mana dua-dua boleh terima. Itu namanya harus akli. Allah nak jadikan cucu yang seterusnya pun boleh. Allah Ta'ala tidak kehendak nak menciptakan cucu yang seterusnya pun boleh.
usia kita, hidup kita besok, besok ataupun pukul 12 malam ni lah, nyawa kita, hidup kita pukul 12 malam. Hukumnya apa tu? Harus. Kalau Allah nak bagi kita hidup pun harus, akal boleh terima. Kalau Allah nak ambil nyawa kita pukul 12 malam ni pun akal boleh terima. Sebab umur kita ni masuk dalam perkara mungkin, perkara yang harus dijadikan oleh Allah. Kiaslah yang lain-lain. Mungkin ni masih wallah lah, selain daripada Allah. Senang kita, susah kita, sihat kita, sakit kita, untung kita, rugi kita, ilmu kita, jahil kita, soleh kita, maksiat kita, masuk belaka tu. Masuk belaka tu. Syurga kita, neraka kita, na'udzubillah. Dalam kubur nikmat, dalam kubur azab, tu semua perkara mungkin bagi Allah. Mungkin Allah Ta'ala jadikan. Orang tu mati dapat nikmat, harus bagi Allah. Orang tu mati dapat azab, harus Allah jadikan. Memperbuat apa-apa mungkin, ingat tu, harus, bukan mesti. Bukan mesti. Mesti ni wajib. Ramai di kalangan kita yang memahami Allah mesti. Contohnya mesti apa? Allah mesti memberi yang sedap-sedap, Allah mesti memberi yang lazat-lazat, Allah mesti memberi yang senang-senang. Sebab tu dalilnya mana? Kita tak boleh terima takdir kalau Allah tetapkan ke atas diri kita dapat benda yang tak sedap. Sebab tu benda ni ada hubung kait dengan rukun iman kita tu, percaya dengan qada dan qadar. Bila seseorang hamba itu tahu, mengerti, memahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi kewajipan kepada Allah untuk memberi yang sedap-sedap, yang lazat-lazat, yang nikmat-nikmat kepada hambanya, maka dia akan terima walaupun yang diberi oleh Allah itu perkara yang tidak diingini. Sebab dia tahu bukan menjadi kewajipan pada Allah memberi kepada aku kesenangan, bukan menjadi kemestian pada Allah memberi kepada aku keselamatan, bukan menjadi kemestian pada Allah memberi aku taufik untuk ibadat. Kerana perkara itu semuanya harus bagi Allah, bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah memberi kepada kita kebahagiaan. Tidak wajib, tetapi harus sahaja bagi Allah. Nampak tak? Jadi orang yang tahu perkara ini, orang yang faham dan yakin perkara ini, insya-Allah dia akan menjadi hamba yang senantiasa redha dan bersangka baik terhadap Allah, walaupun yang diterima itu perkara yang menyakitkan diri dia. Dia takut nak komplain, kerana dia sangat-sangat mengenal Allah. Takut. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang mengenal Allah, dia akan takut dan gerun kepada Allah. Jadi orang yang mengenal Allah tak berani nak komplain takdir Allah atas diri dia. Walaupun dia dapat benda tak sedap, tak berani nak komplain. Jangan kata di lidah, di dalam hatinya pun tak berani nak timbul. Makna tak terdetik di dalam hatinya nak bersangka buruk, bersangka jahat terhadap Allah, kerana dia tahu setiap detikan hatinya diketahui oleh Allah. Dia tak nak menjadi hamba yang dibenci oleh Allah. Di antara hamba yang dibenci oleh Allah, hamba yang benci hatinya terhadap qada dan qadar Allah terhadap diri dia. Dia tak redha, dia tak suka, dia tak seronok, dia tak setuju dengan apa yang Allah aturkan untuk dia di dalam hidup. Kenapa Allah benci? Kerana hamba ni dia seolah-olah lebih mengerti daripada Allah dalam merancang sesuatu. Siapa yang ilmunya lebih meliputi, siapa yang lebih alim, siapa yang lebih mengetahui tentang hakikat kehidupan kita? Kita ataupun Allah? Jadi orang yang tak boleh terima takdir ni, orang yang tak seronok dengan aturan qada dan qadar Allah ni, orang yang merasakan dirinya lebih bijak daripada Allah. Dan kalau dia mengaku Allah lebih alim, Allah lebih mengetahui, kenapa dia nak kritik apa yang Allah aturkan kat atas? Kenapa dia tidak setuju? Jadi tak setuju, lawan bagi redha. Redha ni makna setuju, redha makna seronok, redha makna suka. Lawan bagi redha apa? Benci ataupun marah. Bila Allah bagi yang baik-baik dia redha, bila Allah bagi yang bukan kehendak dia, dia benci. Dia benci, tak suka, dia tak boleh terima.
Ya Allah, kenapa kau jadikan aku macam ni? Jawabnya apa? Harus bagi Allah. Dia tanya, kenapa ya Allah kau takdirkan aku susah macam ni? Jawabnya, harus bagi Allah. Bukan kemestian bagi Allah untuk menunaikan segala kehendak kita. Kita kena akur dengan kehendak Allah, bukan Allah kena akur dengan kehendak kita. Kena sedar siapa diri kita, kena sedar siapa hidupkan kita, kena sedar siapa yang bagi makan minum kepada kita. Jadi hamba yang tak mengenal Allah, dia akan pertikaikan. Kenapa ikut Allah lah. Itulah Tuhan yang kita duk sebut-sebut, itulah sifat dia. Jadi kita ni banyak menyebut Tuhan Allah tapi tak kenal sifat Tuhan. Tu sifat Tuhan. Kalau nak tahu Tuhan ni sifat dia, ikut dia nak buat apa pun. Itu Tuhan. Dia nak bagi sedap, ikut dia. Nak bagi tak sedap, ikut dia. Siapa berani lawan? Siapa berani sangkal? Siapa kita nak sangkal dia? Kita dihidupkan oleh Allah ni pun betapa mujur dah. Berapa banyak pertolongan Allah atas diri kita. Cuba tengok daripada alam rahim mak kita sampai sekarang, berapa banyak nikmat yang Allah tolong kita. Jadi ikut dia. Sebab tu bila kita kenal dan kita faham dan kita yakin bahawasanya Tuhan itu demikian sifatnya, sepatutnya kita takut kepada Allah. Takut. Sebab dia tak wajib kita, tuan-tuan yang ada malam ni dalam masjid ni, Allah tak wajib memberi taufik kepada kita. Malam ni kita diberi taufik oleh Allah semata-mata dengan limpah rahmat Allah saha. Besok Allah nak cabut iman kita, tak ada masalah. Bukan menjadi kewajipan bagi Allah nak menjaga iman kita. Kerana iman kita ni masuk dalam perkara yang mungkin bagi Allah. Sepatutnya bila kita tahu benda ini merupakan keharusan bagi Allah, tak menjadi kezaliman pun pada Allah kalau seandainya kita semua ni dilahirkan sebagai orang kafir. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan saya dan tuan-tuan semua ni lahir di kalangan orang kafir, tak ada masalah, itu hak Allah. Sepatutnya kita berasa bertuah supaya kita berasa mujur. Ya Allah, betapa mujurnya aku kau pilih dilahirkan di kalangan umat Islam. Betapa mujurnya. Sedangkan kau tidak wajib menjadikan aku sebagai orang Islam. Tidak wajib kau menjadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak wajib. Tapi tiba-tiba dalam benda yang keharusan pada Allah ni, tiba-tiba kita ini sangat-sangat bernasib baik. Sangat-sangat bernasib baik, dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dilahirkan di kalangan ibu bapa yang Islam. Pernah tak kita minta kita lahir sebagai Islam? Tak pernah, tuan-tuan. Sebab tu hargai, jaga baik-baik nikmat agama yang Allah bagi, jaga baik-baik nikmat iman yang Allah bagi. Kerana nikmat iman dan Islam ni adalah nikmat yang tidak boleh nak dinilaikan. Jadi kena jaga baik-baik iman Islam ni. Sebab Allah bagi kita semata-mata dengan limpah rahmatnya. Esok lusa tidak mustahil kalau Allah nak cabut pegangan dan kepercayaan dalam hati kita yang hari ni kita yakin, besok jadi kufur dengan Allah, besok jadi ragu-ragu dengan Allah. Tidak mustahil. Sebab tu kena ada rasa takut. Ya Allah, orang yang diberi iman, dia berhajat kepada Allah supaya Allah mengekalkan keimanannya. Orang yang diberi taufik beribadat, berhajat kepada Allah, ya Allah kekalkanlah nikmat taufik ini supaya aku boleh senantiasa duduk di dalam taat kepadamu ya Allah. Sedangkan tidak wajib kau memberi taufik kepada aku, tidak menjadi perkara yang mustahil seandainya esok kau tarik balik nikmat taufik ni, duduklah aku dalam keadaan maksiat, leka dan sebagainya. Jadi hamba yang kena Tuhan dia jadi takut, hatinya sentiasa bergantung dengan Allah. Kan tu sebab tu kita diajar dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau tarik balik petunjuk hidayah yang kau dah bagi dalam hati aku ya Allah. Jangan kau tarik balik. Sebab kalau kau nak tarik pun itu hak engkau ya Allah. Kalau kau nak tarik, kalau kau nak cabut balik, itu hak engkau, keharusan bagi engkau. Tapi kami mohon tolonglah, janganlah tarik kembali apa yang kau dah bagi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu, nikmat taufik beribadat dan sebagainya. Jangan kau tarik balik ya Allah. Tu dia Tuhan. Dia tak peduli, kita tak ada kepentingan pada Allah. Taat kita tidak menjadi kepentingan pada Allah. Kemaksiatan kita pun tidak menjadikan mudarat pada Allah.
Sebab benda tu apa? Harus bagi Allah. Tidak seperti orang yang berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah lain. Mereka beriktikad Tuhan hanya memberi yang baik. Itu iktikad Mu'tazilah. Kita bukan Mu'tazilah, kita ahli sunnah. Mu'tazilah beriktikad Tuhan wajib memberi yang baik dan yang terlebih baik. Itu Tuhan. Itu pegangan Mu'tazilah. Jadi kalau kita dalam hati kita selama ni kita pegang macam tu, kita tak sedar kita dah jadi orang Mu'tazilah. Kenapa Tuhan bagi tak elok ni? Sepatutnya Tuhan bagi yang elok. Apa maksud? Kenapa Allah bagi aku sakit? Sepatutnya Allah bagi aku sihat. Apa maksud perkataan tu? Bukankah perkataan tu menunjukkan kita ni beriktikad Allah mesti memberi yang baik-baik? Tak sepatutnya Allah bagi aku sakit. Sepatutnya Allah bagi aku sihat. Tak sepatutnya Allah bagi aku rugi. Sepatutnya Allah bagi aku untung. Faham tak tu? Jadi dalam tak sedar dia dah duduk dalam kelompok apa tadi? Mu'tazilah. Mu'tazilah diiktikad Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Yang tak baik bukan daripada Tuhan. Dah kalau bukan daripada Tuhan, daripada siapa? Siapa yang berkuasa boleh memberi sesuatu? Adakah selain daripada Allah berkuasa memberi sesuatu? Jawabnya tidak ada sekali-kali. Tidak ada sekali-kali. Jadi orang yang betul akidahnya, yang betul fahamannya kepada Allah, benda baik Allah bagi pun dia reda, dia bersyukur. Bila dia dapat benda yang tak sedap, dia sabar dan bila dia bersangka baik kepada Allah. Kerana kedua-dua ni adalah ruang untuk ibadat kepada hamba-Nya. Hamba yang sempurna imannya kepada Allah, contohnya apabila dia mendapat nikmat, mendapat perkara yang diinginkan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dia akan gunakan segala nikmat-nikmat yang dia dapat tadi untuk mentaati perintah Allah. Lalu mereka dikasihi, diredai oleh Allah dengan sebab mereka bersyukur dengan nikmat kesenangan yang dia dapat tadi. Sihat, selamat, aman. Ini nikmat yang kita ni, kata Imam Ghazali, benda yang berlaku dalam diri kita ni bersilih ganti. Kadang-kadang kita dapat benda yang kita nak, dan kadang-kadang dapat yang kita tak mahu. Perasan tak benda tu? Daripada pagi tadi, daripada kita celik mata pagi tadi, inilah benda yang bersilih ganti. Dapat benda yang kita nak, lepas tu jumpa benda yang kita tak mahu. Betul tak? Bila dapat benda yang kita nak, nikmat, maka wajiblah kita bersyukur, menggunakan perkara itu kepada sesuatu yang diredai oleh Allah. Maka pada ketika itu dia dikasihi, diredai, disayangi oleh Allah. Bila dia mendapat sesuatu yang tak sedap, bila dia dapat sesuatu yang tak seronok, benda yang dia tak ingin tapi sampai kepada diri dia, sakit contohnya, kalau berniaga rugi contohnya, lalu dia bersangka baik terhadap Allah. Dia sabar, dia menahan dari hatinya daripada timbul kemarahan terhadap Allah. Sebab tadi redha lawan dia benci ni tak suka. Bila dapat benda yang dia tak ingin, timbul marah dalam hati. Betul tak? Jadi sifat marah ni tak boleh buang. Sifat marah tak boleh buang, tuan-tuan ni. Apa hukum kalau buang sifat marah? Hukumnya haram. Haram hukumnya buang sifat marah. Kalau seandainya ada pil kita telan, hilang sifat marah, haram hukumnya. Kerana marah ni bukan disuruh buang, marah ni disuruh didik. Kata ulama, sifat marah ni seperti, ibaratnya seperti anjing perburuan, anjing muallamah, anjing sarkas lah, mudah kita nak faham. Anjing yang dengar kata, padahal dia anjing, bengis, betul. Tapi bila dididik, tengok, suruh pergi dia pergi, suruh datang dia datang, suruh gigit dia gigit, suruh lepas dia lepas. Itu nama anjing muallamah. Tapi kalau anjing tu tidak dididik, dia jadi apa? Anjing gila, betul? Anjing gila, anjing liar. Dia gigit, dia tak peduli.
Dia tak peduli siapa digigit. Tu anjing yang tidak diajar. Maka sifat marah dalam hati ni kalau kita tak didik dia jadi anjing gila. Dia jadi anjing gila. Dia tak peduli. Dia marah tak tentu pasal. Dengan Tuhan pun dia marah juga. Betul ke tidak? Marah dengan Tuhan. Kenapa kau bagi susah ya Allah? Orang lain senang, aku susah. Orang kaya, aku miskin. Orang sehat, aku sakit. Orang lain bahagia dalam rumah tangga, aku bercerai-berai. Kenapa kau buat macam ni? Marah dia dengan Tuhan. Tu anjing gila. Anjing gila. Tapi kalau dididik, dia jadi anjing mu'allamah. Dia dipantau oleh Tuhan dia. Jangan marah. Sebab Tuhan sebagai Tuhan itu hak dia. Allah bagi kesusahan supaya kita mengambil kelebihan bersabar. Bukankah sabar itu ibadat? Sabar itu ibadat ke tidak? Redha itu ibadat ke tidak? Sangka baik dengan Allah ibadat ke tidak? Jadi jangan kita ingat ibadat ni sekadar sembahyang puasa. Kenapa Allah jadikan dia nak membuka ruang orang kaya beribadat dengan bersedekah berzakat? Kenapa Allah jadikan orang jahil sedangkan jahil ni benda tak elok? Kerana nak membuka ruang umatnya supaya beribadat dengan menuntut ilmu. Betul tak? Kalau lahir-lahir atas dunia ni Allah takdirkan semua alim semua, ada tak majlis ilmu agak-agak tuan-tuan? Bukankah dunia ni tempat ibadat, tempat melakukan sebanyak-banyak ibadat, pelbagai jenis ibadat? Bukan sembahyang aja. Kalau sembahyang daripada pagi, kalau ibadat ni sembahyang aja, bosan kita. Sebab itu dengan kebijaksanaan Allah mempelbagaikan peluang dan ruang beribadat. Allah jadikan kesusahan supaya kita boleh beribadat dengan sabar. Tadi dah sembahyang, ibadat sembahyang, ini ibadat sabar pula, amalan hati pula. Gitu. Dengan sabar tu pula ada hikmahnya. Allah ampunkan dosa, Allah naikkan darjatnya di sisi Allah. Jadi bukan sia-sia Allah menjadikan kesusahan. Macam kemiskinan bukan sia-sia. Padahal Allah Maha berkuasa menjadikan semua orang kaya atas dunia. Allah Ta'ala Maha kuasa menjadikan manusia semuanya beriman, tak ada seorang pun yang kufur dengan Allah. Betul? Allah Maha berkuasa tak menjadikan manusia ni semuanya beriman kepada Allah? Kuasa ke tidak? Kuasa. Ada tak ruang nak berjihad? Ada tak ruang nak berdakwah? Tertutuplah peluang ibadat tadi. Nak mengajar apa semua alim dah, nak dakwah apa semua taat soleh dah, semua wali-wali Allah dah. Itu kebijaksanaan Allah. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Dia tidak menzalimi, maha suci Allah daripada zalim. Kena kenal Tuhan, kena tahu apa hikmah di sebalik kesusahan yang Allah bagi. Di antaranya nak mengampunkan dosa-dosa. Kita ni banyak dosa tuan-tuan. Kita hijrah ni baru 2-3 hari, kita duduk dalam jahil berpuluh tahun. Banyak dosa yang kita buat. Maka di antara cara Allah nak menghapuskan dosa dengan memberi kesusahan supaya kita bersabar dengan bala tu. Bila bersabar Allah ampunkan dosa yang dulu-dulu. Nampak tak? Sangka baik dengan Allah. Ini akidah kita. Jadi harus bagi Allah memperbuatkan mungkin dan harus bagi Allah meninggalkan akan diri. Allah nak buat pun boleh, Allah tak buat pun boleh. Bukan maksud bila Allah buat tu bagus, Allah tak buat tak bagus. Kalau Allah buat kan bagus. Kenapa Allah tak buat ni? Kalau Allah buat kan bagus. Jaga tu. Jaga berbaik tu perkataan. Kenapa Allah jadikan gini? Sepatutnya ada ke benda yang tak patut Allah buat? Cuba selidik baik-baik perkataan kita ni. Kadang-kadang terlepas cakap macam tu. Kenapa yang Allah jadikan macam tu? Sepatutnya ada benda yang tak patut ke Allah buat? Tak patut ni sebab jahil. Jadi hati-hati. Takut-takut perkataan kita tu boleh menjadikan kita kufur dengan Allah.
Takut-takut perkataan kita itu menunjukkan kita meletakkan sifat kelemahan, kekurangan pada zat Allah. Orang jahil dia akan berani, tuan-tuan. Orang jahil ni dia berani, tapi berani tidak bertempat. Orang jahil dia sangat berani, tapi beraninya tidak bertempat. Dia berani dengan Tuhan. Dia berani dengan Tuhan. Dikritiknya Tuhan, dipertikainya Tuhan, dibangkangnya Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan harus meninggalkan akan dia. Tidak wajib berbuat mungkin dan tidak mustahil meninggalkan akan dia. Allah tak wajib nak buat. Kalau Allah Ta'ala tak nak ciptakan alam ni pun tidak menjadi masalah pada Allah. Dan dalil atas menunjukkan kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuat mungkin dan meninggalkan dia membuat mungkin, dan tidak wajib perbuat dan tidak mustahil meninggalkan akan dia perbuat. Itu dalilnya ialah kita fikir. Dalilnya kita fikir. Ini namanya dalil akal. Cuba kita pakat-pakat fikir sekejap. Cuba kita pakat-pakat renung sekejap, timbang-timbang dengan akal kita yang waras ni. Cuba kita tengok. Jikalau ni dalilnya, jikalau ni mula dalil dah ni. Jikalau Allah Ta'ala tidak harus, faham dulu harus tadi, boleh buat boleh tak buat, boleh berlaku boleh tak berlaku, tu harus. Kalau Allah Ta'ala tidak harus perbuat dan meninggalkan apa-apa mungkin, nescaya, jawab dia, nescaya tentulah wajib Allah perbuat ataupun mustahil Allah perbuat. Gini tuan-tuan, gini, kita dah belajar hukum akal ada 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Wajib pada akal bermaksud sesuatu yang mesti ada, yang mesti berlaku, yang mesti jadi sedia kala lagi. Itu perkara wajib akli. Yang kedua, mustahil akli, iaitu sesuatu perkara yang akal kita tak boleh terima berlaku sekali-kali. Sesuatu perkara yang tak masuk akal. Akal tak boleh terima berlakunya perkara tu. Akal tak boleh terima wujudnya benda tu. Selama-lamanya tak boleh terima. Itu mustahil akli. Dan yang ketiga, harus akli. Baik, kita buat dalam bentuk soalan lah begini. Apa yang kita nak katakan tentang penciptaan alam ataupun mungkin ataupun makhluk ini? Adakah Allah wajib menjadikan makhluk, ataupun adakah Allah mustahil menjadikan makhluk, ataupun adakah Allah harus menjadikan makhluk? Baik, kita selesaikan satu persatu. Maka kita ambil mula-mula tolak pahaman yang mengatakan Allah tidak harus menjadikan makhluk. Tolak satu hukum Tolak satu hukum, asalnya 3 tadi. Wajib buat makhluk, mustahil buat makhluk, harus buat makhluk. Makhluk tu mungkin lah. Jadi mengikut pahaman yang mengatakan apa? Dia kata Allah tidak harus menjadikan makhluk. Baik, mari kita timbang sama-sama dengan akal kita. Boleh terima ke tidak pahaman ni? Pahaman yang mengatakan Allah tidak harus memperbuat makhluk. Buang satu hukum. Bila Allah tidak harus memperbuat makhluk, maka barangkali Allah wajib memperbuat ataupun mustahil perbuat. Sebab satu tadi dah dinafikan. Dia kata Allah tidak harus memperbuat. Baik, kalau Allah tak harus memperbuat, boleh jadi salah satu daripada 2, betul? Sama ada wajib Allah buat ataupun mustahil Allah buat. Okey, kita selesaikan dulu. Apa yang nak dikatakan seandainya Allah wajib memperbuat makhluk? Allah wajib perbuat makhluk. Apa jadi? Apa erti wajib? Perkara yang mesti berlaku, mesti ada sediakah? Betul tidak? Wajib. Jadi kalau Allah wajib menjadikan kita, kalau Allah wajib menjadikan saya, Allah wajib menjadikan alam ini, sudah tentulah alam ini dan kita semua ini wujud sedia kala lagi. Faham baik-baik?
Apabila Allah Ta'ala itu, kalau dikatakan Allah wajib memperbuat alam, memperbuat makhluk, sudah tentu kita ni dan alam ini telah wujud sedia kala lagi. Cuba kita pandang diri kita, berapa hari dah kita wujud atas muka bumi Allah ni? Siapa yang ada kat sini sedia kala ada dah? Siapa yang dekat sini adanya sedia kala? Jangan angkat tangan. Ada tak yang sedia kala? Kalau sedia kala umur kita bukan 40, kalau sedia kala umur kita bukan 70, kalau sedia kala ni maksud apa? Sesuatu yang tak boleh nak disukat dengan masa dan waktu, tu sedia kala. Sedangkan kita tengok masjid ni berapa lama usia dia? 100 tahun contohnya. Bagus 100 tahun. 101 tahun ke belakang masjid ni belum ada lagi. Nampak tak? Siapa yang hakikat menjadikan masjid ini? Kalau Allah wajib menjadikan makhluk, kenapa masjid ni baru ada 100 tahun? Kalau Allah wajib jadikan saya, kenapa saya baru usia 40 lebih tahun? Kalau Allah wajibkan menjadi tuan-tuan, kenapa umur tuan-tuan baru 60 70? Nampak tak? Jadi pahaman dan pandangan yang mengatakan Allah wajib memperbuat makhluk ini tak boleh diterima. Sebab apa tak boleh terima? Berlawanan dengan apa yang kita perhatikan sendiri. Perhatikanlah sendiri. Kalau wajib tadi maksudnya Allah mesti buat sedia kala lagi. Itu erti wajib. Faham baik-baik wajib. Wajib ni mesti berlaku, mesti ada sedia kala lagi dah. Kita adanya bila? Kita baharu ke sedia kala? Kita baharu. Dah macam mana nak dikatakan Allah wajib perbuat? Jadi boleh pakai tak pahaman yang mengatakan Allah mesti buat makhluk? Tak boleh terima. Makhluk ni umumlah. Senang kita, susah kita, sihat kita, sakit kita, iman kita, kufur dan sebagainya, itu semuanya makhluk Allah. Jangan kita faham makhluk ni manusia. Makhluk je manusia. Makhluk je manusia. Ma siwallah, selain daripada Allah tu makhluk. Syurga serta isi kandungnya, neraka serta isi kandungnya, benda yang berlaku dalam diri kita ni, perasaan kita makhluk, angan-angan kita makhluk, niat kita makhluk. Apa lagi? Semua makhluk. Kita makan rasa sedap, makan rasa tak sedap, manis, masin, masam, tu semua makhluk Allah. Jangan kita faham makhluk ni manusia saja. Sesuatu yang Allah jadikan makhluk lah. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan makhluk itu hukumnya wajib, Allah jadikan, nescaya makhluk ni sedia kala lagi dah ada dah. Jadi tak boleh pakai pahaman yang mengatakan Allah Ta'ala itu wajib menjadikan makhluk atau memberi sesuatu. Okey, buang. Tadi ada dua, wajib membuat makhluk dan mustahil kan? Wajib kita dah huraikan, wajib kita dah bincangkan. Dapat jawapan tak boleh diterima sekali-kali kerana bercanggah dengan apa yang berlaku. Okey, kalau begitu barangkali Allah ini mustahil menjadikan makhluk. Apa arti mustahil? Perkara yang tak akan berlaku, perkara yang tak boleh berlaku, yang tak terima berlaku. Betul ke Allah mustahil menjadikan makhluk? Macam mana kita boleh ada ni kalau Allah mustahil menjadikan makhluk? Nampak tak? Jadi pahaman yang mengatakan Allah mustahil membuat makhluk pun tak benar. Kalau Allah mustahil buat makhluk, takkan wujud sesuatu ke alam ni. Takkan ada. Sebab mustahil Allah buat. Mustahil di mana perkara yang tak ada, perkara yang tak jadi, perkara yang tak berlaku. Maka tinggal yang satu tadi, harus memperbuat makhluk. Bila sebut harus ni benda boleh hajaz. Benda boleh hajaz. Sebab tu ada yang hidup, ada yang dah itulah menandakan harus. Dulu kita tak dijadikan, hari ini Allah menjadikan kita, esok lusa Allah membinasakan kita pula. Nampak tak tu? Jadi itu tanda-tanda, itulah dalil menunjukkan menciptakan makhluk ini adalah harus bagi Allah, bukan wajib. Faham baik-baik. Begitulah juga kesenangan. Makhluk ke tidak kesenangan? Makhluk. Sebab tu ada yang senang, ada yang susah. Ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang hidup, ada yang mati. Sebab semua itu harus bagi Allah
menjadikan, bukan mesti Allah menjadikan. Habis dah, nampak jawapan dah, itulah dia. Baru baca dalam kitab balik. Dia kena huraian macam tu dulu. Kalau tengok ayat dalam kitab nanti kan kita payah nak faham. Jadi nescaya tentulah wajib perbuat ataupun mustahil. Dan jika wajib perbuat mungkin, kalau Allah wajib buat makhluk, maka tentulah mungkin ini jadi qadim. Setiap perkara yang wajib itu mesti qadim. Apa erti qadim? Sedia kala. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan bagi adanya. Itu qadim, itu sedia kala. Kalau Allah wajib menjadikan makhluk, tentulah kita ini tidak ada permulaan bagi adanya kita. Tiba-tiba apa yang kita tengok, kita ni baharu. Apa erti baharu? Sesuatu yang datang daripada tiada kepada ada, ataupun sesuatu yang ada permulaan. Kita ni baharu, alam ini baharu. Jadi macam mana kita nak kata Allah wajib buat? Allah mesti bagi senang, Allah mesti bagi sihat, Allah mesti bagi untung. Kenal Tuhan ke tak kenal Tuhan? Banyak orang kita cakap macam tu. Dengan rasa tak berdosa, dengan rasa tak bersalah, dia pula memestikan Tuhan wajib ni. Mana mesti kan? Dia pula memestikan Tuhan memberi kesenangan pada dia. Siapa kita? Allah bagi bernafas ni pun cukup baik dah. Senang tarik nafas, senang hembus nafas. Siapa yang jadikan ni tarik nafas, hembus nafas ni kalau bukan Allah siapa? Cuba Allah sekat nafas kita tengok. Tak payah banyak lah, 5 minit tengok, tapi tak mati. Macam mana? Tonggang terbalik kita Nak kelip mata Tuhan tolong, nak celik mata Tuhan tolong, nak lirikkan mata pun Tuhan tolong. Jangan lupa tu, semua tu ditadbir oleh Allah. Semua ditadbir oleh Allah. Jangan kita ingat mata kita duk berkelip-kelip ni, dia berkelip dengan sendiri. Kalau berkelip dengan sendiri, maknanya ada benda yang luar daripada pentadbiran Allah. Tak sesuai lah nak panggil Rabbul Alamin kalau begitu. Tak sesuai nak dipanggil Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kalau ada benda-benda yang luar daripada pentadbiran dia, dia mentadbir sekalian. Sekaliannya ditadbir, diatur, diuruskan oleh Allah. Ni organ-organ dalaman kita ni yang sedang berfungsi ni dalam ni. Siapa yang menjalankan, siapa yang menggerakkan tu? Dia jalan dengan sendiri ke? Peparu kita, jantung kita tu duk pam dengan sendiri tanpa Allah tadbir. Buah pinggang kita duk memproses darah tu, dia proses sendiri tanpa Tuhan tadbir. Darah kita boleh bergerak mengalir pergi balik dalam urat saraf kita ni, dia boleh bergerak dengan sendiri tanpa Tuhan tadbir. Semua ditadbir oleh Allah. Sebab tu maha hebatnya Allah, maha kuasanya Allah, maha sempurnanya Allah Ta'ala. Itulah Tuhan yang kita duk sebut-sebut selalu. Duk sebut-sebut selalu. Itulah dia. Ni yang memperlihatkan kita sekarang ni, boleh melihat ni yang memperlihatkan ni Allah. Yang memperdengarkan suara saya pada telinga tuan-tuan ni Allah, bukan telinga kita. Kalau Allah tak memperdengarkan, walaupun kita ada telinga, walaupun ada sifat pendengar, kita takkan boleh mendengar kalau tidak diperdengarkan oleh Allah. Kejap lagi kita nak solat, daripada qiyam, daripada rukuk, zahir batin, khusyuk tak khusyuk tu semuanya anugerah Allah. Kita takkan boleh solat kalau Allah lupakan kita tata cara nak solat. Kalau Allah tarik akal kita, kita tak boleh nak mendirikan solat, tuan-tuan. Kita takkan faham nak buat apa lepas ni, nak baca apa lepas ni. Tak boleh tuan-tuan. Tapi benda ni dah terbiasa, maka kita ingat benda ni macam berlaku dengan sendiri. Padahal tidak terlepas daripada rintahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika wajib perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini jadi qadim, kerana tiap-tiap yang wajib pada akal itu tentu qadim. Ingat tu sipir dia. Tiap-tiap perkara yang menjadi kewajipan pada akal, maka perkara itu mestilah sedia kala.
Dan iaitu dakwaan mengatakan Allah Ta'ala itu mesti menjadikan mungkin mustahil, tak boleh terima sekali-kali. Kenapa? Kerana mungkin ini baru ada. Sebab mungkin ni baru je ada. Ada permulaan. Dengan pandangan dua mata kita sendiri menyaksikan benda ni, makhluk ni baru ada semalam, baru ada kemarin, baru ada petang tadi, baru ada bulan lepas, sebelum ni tak ada. Itulah dia dalilnya. Macam mana nak mengatakan Allah wajib buat? Dan jika mustahil perbuatnya, kalau contohnya seorang itu nak mendakwa bahawasanya Allah mustahil perbuat mungkin, maka tentulah mungkin ini tidak ada sedia kala lagi dan takkan mustahil buat. Tiba-tiba mata kita tengok ada pula ni congok-angok ni. Ada congok-angok ni mana datang ni? Kalau mustahil Tuhan buat ni, datang macam mana ni? Jadikan sendiri ke kita? Kerana tiap-tiap yang mustahil itu adalah sesuatu yang tentu tiada, yang mesti tiada. Itu perkara mustahil. Kerana mungkin ni sudah ada dengan setengah-setengah dengan musyahadah. Mungkin ni kita dah tengok ada dah ni kan. Setengah-setengah mungkin dah dijadikan oleh Allah. Banyak lagi mungkin yang belum dijadikan oleh Allah. Itu maksud setengah-setengah tadi. Sekarang ni mata kita sendiri dah menyaksikan makhluk tu ada, yang tu ada, yang tu ada, tapi ada banyak lagi yang belum berlaku, banyak lagi benda yang belum jadi. Itu maksud setengah-setengah. Kita ni hidup ni setengah daripada mati. Lawan hidup mati. Sekarang ni Allah jadikan hidup, Allah belum jadikan mati pada kita lagi, tapi akan datang kita akan dimatikan oleh Allah. Itu maksud Allah dah menjadikan setengah-setengah mungkin. Setengah-setengahnya duduk dalam harus lagi. Barangkali Allah akan jadikan, barangkali takkan ada benda tu selama-lamanya kalau Tuhan takkan nak jadikan. Kalau begitu yakni selepas daripada kita kaji selidik tadi, timbang dengan akal yang waras tadi, jikalau daripada awal tadi tu jikalau Allah wajib buat begini, kalau Allah mustahil buat begini, dan jawapannya begini, dah dapat dah natijah dia. Maka keputusannya kalau begitu setelah kita buat kaji selidik tadi, kalau begitu tetaplah makna pada nafsul amri, pada hakikat perkara, pada hakikat pekerjaannya, tetaplah pada akidah kita, di hati kita bahawa Allah Subhanahu wa taala itu harus memperbuat mungkin, harus saja. Ingat, bila Allah bagi kita sihat, harus bagi Allah menjadikan aku sihat. Tiba-tiba jatuh sakit kita, ingat juga harus Allah jadikan sakit pada diri aku. Bukannya tak patut Allah jadikan sakit. Jangan, yang sudah baiki. Itulah tujuan kita belajar. Nampak tak betapa sayangnya Allah pada kita? Sebelum ni kita tak tahu, sebelum ni kita tak gerti, sebelum ni kita tak nampak, sebelum ni kita tak perasan. Benda-benda ni berlaku dalam hati kita. Lebih-lebih lagi bila kita dapat benda yang kita tak ingin timbul dalam hati. Tak sepatutnya Tuhan buat begini. Salah tu. Kenapa tak sepatutnya? Sedangkan benda tu harus bagi Allah. Taubat banyak-banyak dengan Allah. Allah Maha menerima taubat. Nampak tak banyak salah kita? Kalau kita tak ngaji, tak jumpa kesalahan ni tuan-tuan. Ini kesalahan akidah ni, ini kesalahan pegangan dalam hati ni. Kalau kita tak nak dengar, tak nak ambil tahu, kita hiduplah dalam keadaan seronok tadi, konon-konon hati kita ni dah baik dengan Allah. Kena syukur sangat-sangat banyak-banyak. Kena takut nikmat belajar agama ni Allah tarik balik. Harap Allah kekalkan nikmat belajar agama ni, istiqamah kita ngaji. Biarlah kita ni mati dalam belajar agama. Maknanya mati sebagai penuntut ilmu agama tu maksudnya. Kalau mati dalam majlis ilmu lagi bagus.
Tapi dah mati sebagai penuntut ilmu agama, meskipun dia orang yang bertugas di pejabat, di ladang, di sawah, di kedai, di warung mana tapi contohnya dia mati di tengah jalan. Orang kata dia mati di tengah jalan sebagai seorang driver, dah pada sisi Allah dia mati sebagai penuntut ilmu. Sebab tu niat nak belajar agama ni jangan buang tuan-tuan. Niat aku nak belajar agama ni sampai nyawa aku diambil oleh Allah. Jangan aku nak belajar sampai pandai. Aku nak belajar sampai mati. Mudah-mudahan kita mati sebagai penuntut ilmu yang diberi kelebihan syahid. Orang mati penuntut ilmu ni dapat pangkat syahid. Rugi kita kalau kita larikan diri kita, tak nak masukkan diri kita, anak bini kita dalam kumpulan orang belajar agama ilmu akhirat ni, rugi sangat-sangat. Sebab tu sementara ada kesempatan ni, cepat-cepatlah ambil peluang ni cepat-cepat. Esok lusa kita tak tahu umur kita ada lagi ke tidak. Mengaji, pakat-pakat mengaji lah. Suami tolong isteri belajar, isteri tolong bagi kerjasama dengan suami. Bila suami suruh mengaji, pergi ngaji. Bila suami ajak pergi ngaji, pergi. Ta'awanu, tolong menolong di atas ketaatan kepada Allah. Kalau begitu tetaplah di hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu harus memperbuat mungkin dan harus meninggalkan akan dia. Itulah akidah yang sebenar-benarnya. Allah tidak wajib memperbuat sesuatu sama ada yang baik ataupun sebaliknya, tetapi harus bagi Allah. Wallahu a'lam. Dengan ini selesailah huraian-huraian yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala. Habislah yang menjadi fardu ainnya yang bersangkut paut akidah dengan Allah, dah selesai dibacakan. Fahamnya wallahu a'lam. Bacanya dah selesai, fahamnya tak tahu lagi. Kalau dah selesai baca tapi tak sempurna faham, wajib ngaji lagi. Wajib usaha lagi. Kemudian masuk pula pada menguraikan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul-Rasul pula. Lepas ni nak cerita tentang Rasul pula, sifat-sifat yang bersangkut paut dengan para Rasul alaihi wassalatu wassalam pula. Sifat yang bersangkut paut dengan Allah dah sudah selesai dah. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan sifat-sifat yang wajib yang mustahil yang harus bagi Rasul pula. Wajib kena tahu juga. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsil. Maka aku kata tuan pengarang kitab, aku berkata bermula sifat Rasul, utusan Allah yang wajib, makna yang mesti ada atas tiap yang wajib, makna yang wajib pada syarak. Bermula sifat Rasul yang mesti diketahui oleh tiap-tiap mukallaf. Mengetahui itu ada 4 yang aku akan huraikan dia. Aku akan menunjukkan masa akan datanglah, masa mudhari' akan datang. Aku akan huraikan dalam muka surat 80 tu, pada katanya musannif, huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul, iaitu siddiq, artinya benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, beri kesihatan yang baik untuk kita berusaha perbaiki diri kita, beribadat. Mudah-mudahan Allah bimbing zahir dan batin kita untuk taat kepada Allah seperti mana Allah Ta'ala membimbing para nabi, para rasul, para awliya illahi salihin. Mudah-mudahan kita dan anak bini kita, kawan-kawan kita semuanya, mudah-mudahan dalam bimbingan Allah sentiasa. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua ibu bapa kita, dosa-dosa guru-guru kita, dan kita doa kepada Allah dengan berkat majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesihatan, keafiatan dan panjangkan umur ulama-ulama akhirat, tutuk guru alim ulama yang benar akidahnya, yang betul syariatnya. Kerana banyak lagi ilmu yang bermanfaat kita nak ambil daripada mereka. Kita risau, kita bimbang kerana di akhir zaman Nabi kata ulama-ulama yang benar, ulama-ulama akhirat ni makin lama makin tiada. Yang tinggal ni ulama yang jahat, ulama su', ulama yang menjual agama dengan kepentingan dunia. Na'udzubillah min zalik. Lagi-lagi pula membawa pahaman-pahaman yang pelik-pelik, yang bercanggah dengan
membimbing kita dan keturunan kita sampai kiamat di dalam bimbingan orang-orang yang benar akidah dan syariatnya. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam di Palestin, menerima yang syahid itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kesyahidan mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, pertolongan kepada mereka, memberi kesabaran kepada mereka, dan mudah-mudahan kita mendapat peluang syafaat daripada golongan-golongan mereka yang telah syahid ini, mudah-mudahan amin ya Rabbal alamin, selain daripada mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.